Okey, kita sambung Okey, kita sambung untuk kebangkalian kita kebangkalian peristiwa bergabung. Okey, jap. Okey, kebangkalian peristiwa bergabung iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tak saling eksklusif. Okey, apa dia peristiwa saling eksklusif dan tak saling eksklusif ni? Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh dia adalah, sekejap, saya ambil pen balik. Okey, kita ambil pen, sekejap. Okey, dia kata, okey, bola pingpong, contoh dia, kita ambil satu kes bola pingpong, okay, label dia 1 sampai 9. Okay, dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. Okay, ada bola pingpong 1 sampai 9 dimasukkan dalam satu bakul kosong. Kemudian seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Okay, secara rawak. Okay, contoh dia. Okay, kemudian dia kata T adalah peristiwa mendapat nombor genap. Okay, kemudian U peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna dan V mendapat faktor bagi 9. Okay, hubungan di antara tiga peristiwa T, U dan V boleh digambarkan dalam gambar Javen. Ini contoh dia gambar Javen lah. So mendapat nombor genap, T mendapat nombor genap iaitu T adalah 2, 4, 6, 8. Okay, ini T Kemudian U kuasa 2 sempurna. U kuasa 2 sempurna adalah 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 dan 4, 16. Tak boleh lah sebab sampai 9 je. Okay. Kemudian V pula mendapat faktor bagi 9. Kita belajar tadi, 1 darab 9, 9. 3 darab 3, 9. So, faktor bagi 9 adalah 1, 3 dan 9. Okay, selain tu, letaklah 5 dan 7. Okay, soalan dia. Okay, peristiwa T dan V. Awak tengok T Ini T dan V. Okay, T dan V tidak berlaku pada masa yang sama, iaitu ni T, ni V. Okay, tidak berlaku pada masa yang sama. Maka peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Okay, saling eksklusif ni maksud dia tak berlaku pada masa yang sama. Okay, faham tak? Itu peristiwa saling eksklusif. Okay, jadi ni T, ni V. Ini adalah saling eksklusif. Okay, kemudian T dan U pula. Ni T, ni U. Okay, T, ni T, ni U. Ni U, ni T. Okay, ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana bola 4 ni, okay, ada pada T dan ada pada U. Jadi bila dia bertindan, okay, dia dipanggil peristiwa tidak saling eksklusif. Boleh ingat tak? Jadi peristiwa tidak saling eksklusif, ini tidak saling eksklusif, dia bertindan. Macam ni, tidak saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif, dia tak ada kena-mengena, tak bertindan. Okay, boleh ikut? Okay, peristiwa saling eksklusif, dia tadi, dia tak ada kena-mengena A dengan B. Tak ada berlaku masa yang sama. Tidak saling eksklusif, dia bertindan. Ada benda yang sama. Okay, itu istilah dia. Boleh faham tak? Boleh? Boleh ingat? Okay, saya ulang balik. Peristiwa saling eksklusif, dia tak ada kena-mengena lah. Antara satu sama lain, tak ada kena-mengena. Tidak saling eksklusif, dia bertindan. Bertindan tu tak saling eksklusif. Eksklusif, dia maksud dia eksklusif ni, eksklusif dia tak ada kena-mengena orang lain. Dia je punya. Okay, itu eksklusif lah. Kan dia nak personal kan, personal jet peribadi dia, eksklusif kan. Jet eksklusif kan. Maksud dia jet dia je orang tadi tak nak guna. Kalau tak saling eksklusif tu macam penerbangan Mars, Asia dan sebagainya lah. Okay, semua orang boleh guna. Boleh ingat tak? Eksklusif maksud dia kita tengok private jet. Private jet tu kalau dia orang kaya tu, dia seorang je punya. Tu saling eksklusif. Okay, senang ingat Okay, so contoh dia. Apakah peristiwa V dan U? Adakah peristiwa V, U dan V ni saling eksklusif?
Kita tengok U sini, V sini. Saling eksklusif ke tak saling eksklusif? Not exclusive. Non eksklusif lah sebab dia share kan benda yang sama, so non eksklusif lah. Okey, pandai pun. Awak dah okey, boleh ya? Okey, tengok contoh. Okey, dia kata peristiwa saling eksklusif dan tak saling eksklusif Okey, contoh kita bagi. Okey, murid yang memakai cermin mata A ni. Okey, B ahli pandu puteri. Okey, C murid lelaki. D murid mendapat A dalam ujian matematik. E murid yang suka subjek matematik. F yang mendapat D dalam matematik. Okey, soalan dia. Tandakan right pada peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif bagi setiap peristiwa gabungan berikut. Okey, cuba tengok kejap. Okey. Tak sampai sini. Okey, cuba tengok. Sekejap kita bagi masa. Okey. Dapat? Okey, kita buat sama-sama. A ni. A dan B. Eksklusif ke tak saling eksklusif? Ada kena-mengena ke tak? Saling eksklusif apa tadi? Macam private jet kan? Dia sendiri-sendiri, tak ada share. Tak saling eksklusif, dia kongsi. Ada benda yang sama. Okey, senang faham Okey, tengok A dan B. A ni murid memakai cermin mata. B ahli pandu puteri. Ada tak ahli pandu puteri yang pakai cermin mata? Ada. So jawapan dia apa? Tak eksklusif. Tak saling eksklusif. Pandai pun. Saya punya pen tak ada ni. Okey, tak saling eksklusif lah. Sebab ada benda yang kongsi. Faham Senang kan? Okey. B dan C. B adalah ahli pandu puteri. C adalah murid lelaki. Ada tak ahli pandu puteri yang murid lelaki? Tak ada. Kan? So, saling eksklusif ke tak saling eksklusif? Saling eksklusif. Eksklusif. Pandai. Sebab tak ada pun ahli pandu puteri yang murid dia lelaki. So, tak saling eksklusif lah. Faham kan? Okey, seterusnya. B ahli pandu puteri dan D murid yang mendapat A. Ada tak ahli pandu puteri yang dapat A dalam matematik? Ada kan? So, eksklusif ke tak eksklusif? Tidak eksklusif. Tak eksklusif lah. Sebab ada murid pandu puteri yang dapat A. Kan? Alright. Okay. Kemungkinan ada lah. Okay. Okay, seterusnya D. D adalah murid mendapat A dalam ujian matematik dan E, murid yang suka subjek matematik. Ada tak murid yang dapat A itu suka matematik? Ada. So, eksklusif ke tak eksklusif? Tak eksklusif. Tak eksklusif lah. Kan? Sebab ada yang sampai saya tak hidup ni. Okay, sebab ada murid yang dapat A dan suka matematik. Okay, seterusnya E. E adalah murid yang suka matematik. F adalah murid yang mendapat D. Agak-agak ada tak? Ni subjektif lah ada tak agak-agak lah dia suka matematik. Sebab ni pun bergantung pada persepsi awak lah kan. Sebab dia soalan open. Open ni boleh jadi eksklusif, boleh jadi tak eksklusif, bergantung pada penerangan awak. Ada tak agak-agak yang suka matematik? Okay. Dia suka matematik tapi dapat D. Agak-agak ada tak? Dalam Malaysia ni lah. Agak-agak ada tak? Ada. Mungkin dia pemalas. Kan? Dia suka matematik tapi dia malas buat latihan. So mengakibatkan dia dapat D. Ataupun dia suka matematik tapi tak pergi sekolah. Kemungkinan dia dapat D. Bila ada, dia jadi tak saling eksklusif. Mana pen saya tadi? Okay, dia jadi tak saling eksklusif. Bila tak ada, dia jadi saling eksklusif. Itu bergantung pada persepsi awak lah. Okay, boleh ikut? Okay. Seterusnya, D dan F. D ni mendapat A, F adalah dapat D. Ada tak budak dia dapat A, automatik ujian yang sama dapat D? Tak ada. Tak ada kan? Kalau tak ada, saling eksklusif lah. Okay. Kalau ujian lain dia dapat, dia jadi tak saling eksklusif. Okay. Bergantung kepada persepsi tadilah. Okay, boleh ikut tak? Faham tak ni? Bergantung pada sekarang soalan dia open. Bila open tu kita boleh ada lebih daripada satu jawapan. Bergantung kepada
sebab dia lah. Okey. Jadi peristiwa A dan B, peristiwa A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan. Antara A dan B. Maksud dia A dan B tak ada persilangan, set kosong. Macam ni lah. Macam ni A dan B. So jadi peristiwa saling eksklusif. Jika peristiwa A dan peristiwa B ada benda yang sama, so jadi peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, senang faham kan? Faham tak setakat ni? Faham cikgu. Faham lepas tu kena buat latihan takut jadi macam pelajar tadi tu, suka-suka kan, tak nak lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya, kita tengok. Okey, tengok contoh ni pula. Mana pen saya ni. Okey, tengok contoh ni. Seorang pekerja dalam sebuah kilang, okey, mana pen saya ni. Okey, dipilih secara rawak. Okey, seorang pekerja A adalah pekerja bergaji kurang daripada 2,500. B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C, pekerja pergi kerja dengan naik kereta. Okey, tentukan sama ada peristiwa berikut adalah eksklusif dan saling eksklusif. Okey, eksklusif ke saling eksklusif, ataupun saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Okey, ada informasi dia. Okey, mulai tahun 2015, okey, individu yang mempunyai pendapatan pengajian melebihi 34,000. Okey, 34,000 setahun. Kalau 34,000 setahun, awak bagikan 34,000 bahagi 12 dapat apa? RM2,833. Dapat 2,800 sebulan. Bila gaji dia sebulan 2,800, okey, dia perlu mendaftar cukai pendapatan. Jadi kalau gaji dia 2,800, lebih daripada 2,800, dia kena bayar cukai pendapatan. Itu maksud dia. Faham tak ni? Ini pengetahuan sedia ada lah. Okay? Informasi dia bagi. Tapi kalau soalan tak bagi, dia jadi soalan kebat lah sebenarnya. Faham tak ni? Jadi kalau gaji sebulan dia 2,800, dia perlu bayar cukai pendapatan. Okay, itu keyword dia. Ini berdasarkan Lembaga Hasil Negeri yang dikemas kini pada 6 Mac 2017. Okey, soalan dia. Tentukan sama ada pasangan berikut, peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, A dan B. Ada tak A dan B sama? Kalau dia macam ni, dia eksklusif, saling eksklusif. Eksklusif Kalau macam ni, tak saling eksklusif. Okey, tengok. A, pekerja gaji kurang daripada 2,500. Okey. Kemudian perlu bayar cukai pendapatan. Ada tak yang kurang daripada 2,500 yang bayar cukai pendapatan? Tak ada. Kalau tak ada, maksud dia eksklusif ke? Saling eksklusif. Okey, so A dan B tidak boleh berlaku bersama. Okey, maka A dan B adalah saling eksklusif. Itu je lah. Okey, faham Okey, B pula. A dan C. Gaji kurang 2,500 dan pergi bekerja dengan naik kereta. Ada tak yang gaji kurang 2,500 tapi pergi naik kereta, pergi kerja naik kereta? Ada tak? Ada. Adalah kan, kereta bapak dia contoh. So A dan C berlaku bersama, maka A dan C peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, C pula. B, dia bayar cukai pendapatan dan dia pergi kerja naik kereta. Ada tak benda tu berlaku? Ada. So B dan C berlaku bersama, maka B dan C adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, boleh ikut? Senang kan? Okey, tengok Jadi kita dah belajar sebelum ni, kalau dan, dan ni simbol dia adalah
apa ni, dan dia bertindan. Bertindan ni maksud dia dia sama. Okey, kalau dan sorry apa dan? Dan ni maksud dia bertindan, dia adalah kata orang jadi lama tak ada pula. Ni. Okey, dia ada benda yang samalah ni dan. Okey, dan dan maksud dia kalau ni dia kesatuan. Okey, yang ni dia apa ni, pelengkap. Apa kata orang? Okey, kalau atau dia kesatuan semua. Okey, semua ni semua ni. Kalau dan dia yang sama je. Yang sama sahaja. Okey, dan. Okey, contoh dia peristiwa saling eksklusif. Okey, dia bertindan lah, senang cerita ni tindan. T-I-N-D-A-N. Yang bertindan. Okey, yang ni semua. Ini semua. Semua. Okey, semua. Ini kesatuan. Yang ni persilangan. Okey, kesatuan, persilangan. Okey, yang bersilang. Ni kesatuan, ambil semua. Okey. Okey, boleh ikut? Okey. Jadi biasanya kalau dan ni, pensel tak ada ni. Kalau dan, pensel tak ada sekejap. Kalau dan, dia darab. Okey. Kalau atau, dia tambah. Sekejap pensel tak ada pula dapat. Habis ke? Okey, kalau dan, biasa awak tambah lah. Kalau dan awak darab. Kalau atau, biasa awak tambah. Okey, tu keyword dia, perlu ingat. Itu yang awak dah belajar kan sebelum-sebelum ni. Okey, kalau atau, tambah. Kalau dan, darab. Ingat Okey, tengok peristiwa A dan B, kalau peristiwa A dan B tidak saling eksklusif, maksud dia ada yang sama. So, cara dia, P, A, semua B, kesatuan B, PA, awak dapat kebangkalian bagi A, bila ni adalah tambah tadi. Tambahkan dengan kebangkalian peristiwa B, tolak yang sama. Tolak yang sama ni. Yang sama adalah P, A bersilang dengan B. Apa yang sama tolaklah. Okey. Kalau dia peristiwa saling eksklusif, tak ada kena-mena. Just tambah je. Okey, PA campur PB. Tak ada yang sama, so tak tolak. Okey, boleh ikut. Itu formula dia lah yang perlu awak tahu. Okey, tengok contoh. Okay, contoh gambar rajah van di sebelah, ini gambar rajah van ni, menunjukkan hubungan antara set A, B dan C. Okey, ni A, B dan C. Okey, satu nombor dipilih secara rawak. Okey, daripada set semesta. Okey, tentu sahkan rumus penambahan kebangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. A dia kata apa? A adalah mendapat satu nombor genap. Atau tadi tambah tu. Mendapat satu nombor genap. Okey, mendapat satu nombor genap. Okey, mendapat satu nombor genap. Berapa nombor genap yang ada sini? Apa? 1. 4. Mendapat nombor genap adalah 4. Semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul tak? Atau tadi tambah. Gandaan 5. Mana gandaan 5? 1. 5 je lah. 1/9. So dapatlah berapa jawapan dia? 5/9. Dapatlah 5/9. Ada tak jawapan sudah buat ni? Okey. Boleh ikut. Cikgu, untuk soalannya macam ni, untuk eksklusif dengan tak eksklusif ni, dia memang kalau dalam soalan selalunya kita nak gambarkan dia punya situasi, kita akan guna Venn diagram lah kan. Dia tak ada yang sesuai untuk benda-benda lain macam table ke apa, tak ada lah kan. Biasa kita guna diagram lah. Dia bergantung pada soalan sebenarnya. Okey. Dia biasa kalau dia bagi diagram kan. Ni dia dah bagi ni contoh soalan. Soalan ni dia dah bagi Venn diagram. Okey. Kalau soalan tak bagi Venn diagram tu dah jadi soalan yang panjang lah sebenarnya. Okey, tapi setakat ni kalau soalan macam ni dia bagi Venn diagram, dia suruh cari. Ada juga tak bagi Venn diagram, nanti kita tengok. Soalan ada banyak kan, kita tengok satu persatu. Okey, dia kena pelbagai Sebab bila awak KSSM ni,
soalan dia open, terbuka. Okay, tak ada siapa pun tahu apa soalan yang mungkin ditanya. Okay, so sebabnya awak kena buat latihan tu semua. Okay, daripada buku teks tu awak kena buat semua latihan daripada buku teks. Okay, kemungkinan dia akan tanya soalan daripada buku teks. Dan soalan-soalan lain lah, macam trial yang lepas-lepas, okay, SPM yang lepas, kita kena biasakan dengan soalan yang susah. Sebab tahun ni SPM kebat dia 50%. Dan awak nanti mungkin akan meningkat lah. Okay, itu sebab kita kena bersedia. Okay, sebab kita bersedia untuk dapatkan A plus lah. Tak nak A plus lah. Okay, nak 100 markah. Kan? Kalau kita target 100 markah, okay, kalau dapat 99 tu tak kecil hati lah, tetap A plus. Okay, faham tak? InsyaAllah. Okay, faham tak ni? Okay, boleh? Dia senang kan? Tapi kalau awak buat banyak latihan nanti dia akan jadi senang lah. Sebab bila awak belajar matematik awak belajar matematik tambahan sekali. Okay, okay, B pula Okay, faham tak ni? Setakat ni faham tak? Faham cikgu. Faham Okay, ni just tambah je lah. Alright, sebab apa? Sebab dia tak saling eksklusif tadi. Sebab dia eksklusif kan? Ni A sini, B sini. So, tambah je lah 4/9, 4/9 campur 1/9. Tak tolak lah, sebab tak ada yang bertindan. Okay, B ni pula. Mendapat satu nombor genap. Okay, nombor genap. Ini nombor genap. 4/9. Nombor genap, ini nombor genap. Atau tambah nombor perdana. Nombor perdana adalah ni. 2, 3, 7, 5. So, nombor perdana ada 1, 2, 3, 4. 4/9. Tolakkan dengan yang sama ni, nampak ni, yang bertindan. 1/9. Faham tak? So, dapatlah jawapan dia. 7/9. Faham tak? Kan kita belajar tadi, formula tadi. Kan? Yang ni tambah dengan ni, tolak dengan yang bertindan. Inilah. Okay. Yang ni tambah dengan ni, tolak dengan bertindan. So, dapatlah 7/9. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, boleh ya. Alhamdulillah. Okey, Maksudnya cikgu, ya. yang setakat ni untuk yang atau je juga. Kan kita tak boleh belajar lagi. Dah belajar ni kita boleh tengok soalan pelbagai. Tu sebab kalau boleh kita laju sikit dah boleh belajar. Okey, kita belajar sikit lah kan. Supaya awak dapat faham satu persatu dengan kefahaman yang maksimum lah. Jadi bila soalan tu berpusing-pusing, kita boleh jawab. Okey, semua soalan yang kebat. Okey, kita tengok contohnya. Okey, soalan ni kata 8 kepingkat. Okey, ada 8 kepingkat. Ni 8 lah ni. So nombor sampel dia 8. Nombor sampel dia ada 8 Okey. Ni nombor kad dia lah. 8 kepingkat. Diletakkan ke dalam sebuah kotak. Okay, ada sebuah kotak kan. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak itu. Dipilih satu kad lah. Okey, A apa? Peristiwa mendapat satu nombor lebih besar daripada 8. Okey, B pula mendapat nombor perdana. C, nombor genap. Tentu sah rumus penerapan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan listing semua kesudahan yang mungkin. A adalah P, A atau B. A atau B. A atau B. Okay, A atau B mana pen saya tadi? A atau B So, kita tengok. Okay, kalau A tadi kita senaraikan. A apa? Lebih besar daripada 8. Lebih besar daripada 8 adalah 9, 10, 11. Senaraikanlah. Sebab suruh senaraikan. B pula nombor perdana. Apa nombor perdana yang ada kat sini? Iaitu 5, 7, 11. Ini nombor perdana. Okey, jadi kalau A atau B ni atau B ada apa? A atau B ada semua ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada. So yang sama ambil sekali je. Okey, yang sebelah ni sama. Siapa yang saya tak ada ni? Okay, sebelah sama, so ambil sekali je. So 5, 7, 9, 10, 11. So 11. Okay. So bilangan dia ada 5. So kebarangkalian adalah 5 per. Okay, saya tak ada pula ni. Sekejap. Okay, sekejap. Ni.
So 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan dia ada 5, sampel ada 8. So kebangkalan dia adalah 5/8. Okay, boleh ikut tak setakat ni? Boleh cikgu. Boleh Okay, boleh ikut. Okay, so seterusnya kita tengok B pula. Siapa yang saya tak boleh buat tu sekejap saya tukar bateri. Yang dia aku tak buat. Okay, tengok B pula. Sekejap. Bateri habis. Okay, kita tengok soalan B. Okay, B soalan dia. Okay, buat ada. Okay, soalan B adalah A. A ni apa? Okay, mendapat nombor 51/8. C adalah nombor genap. So, A mendapat nombor 51/8 adalah 9, 10, 11. C adalah nombor genap. Nombor genap adalah apa? 4, 6, 8, 10 nombor genap. So, kalau dia nak A atau C, kita pilihlah semua ni. 4, 6, 8, 9, 10, 11. 10 ada 2, ambil sekali je. So, bilangan sampel dia, bilangan A atau C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kebangkalian 6/8. Dapatlah 6/8. Ataupun kecilkan dapat 3/4. Okay, boleh ikut? Faham tak faham? Boleh? Boleh cikgu. Okay, boleh Alright. Seterusnya kita tengok C pula. C ni dia nak apa? Kebangkalian B atau C. B atau C. B adalah nombor perdana. Nombor perdana adalah 5, 7 dan 11. C tadi nombor genap. Okay. 4, 6, 8, 10. So, dia nak B atau C. So, kita ambil lah. 4, 5, 6, 7, ikut susunan 8, 9 tak ada, 10, 11. So, bilangan B atau C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebangkalian 7/8. Dah siap. Okay, boleh ikut? Okay. Kita tengok contoh, kita tengok soalan seterusnya. Okay. Dia kata 5 kepingkat, 5 kepingkat berlabel cinta. Okay, ada 5 kepingkat, CINTA. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Ini kotak lah. Sekepingkat dipilih secara rawak. Hitung kebangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Okay, konsonan atau A. Konsonan kita senaraikan. Konsonan adalah C, N dan T. Okay, so bilangan dia ada, bilangan konsonan tadi ada 3. Huruf A ada 1 je. Bilangan A tadi ada 1. Okay, so dia nak kebarangkalian konsonan. Konsonan 3. So 3/5 lah sebab number of sample dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 3/5. Okay. Atau tadi tambah. A ada 1. 1/5. So dapatlah 4/5. Dia dah senang dah, nampak tak? Boleh ikut? Boleh tak boleh? Ada yang tanya tak? Boleh cikgu. Terus Okey, boleh. Okey, seterusnya. Okey, tengok satu lagi contoh. Dalam satu jamuan, jamuan situasi dia, kebangkalian Zalifah dan Maran makan cendol. Okey. 3/5 dan 5/7. Zalifah makan cendol 5/7 dan Maran makan cendol 3/5. Wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar Raja Van. Nampak tak? Sekarang ni dia suruh kita buat pula gambar Raja Van. Okey, ada tak kemungkinan Zalifah makan cendol dan Maran pun makan cendol?
ada tak kemungkinan Zalifah makan cendol dalam masa yang sama Maran pun makan cendol? Ada tak agak? Secara logiknya, kita ada dua orang kawan, Zalifah dan Maran. Zalifah makan cendol 5/7. Maran makan cendol 3/5. Ada tak kemungkinan Zalifah makan cendol dan Maran? Ada tak kemungkinan? Ada. Ada. So, Zalifah makan cendol dan Maran makan cendol ada kemungkinan. Okey, jadi kita kena cari, okey, kedua-dua makan cendol. Bila Zalifah makan cendol dan Maran makan cendol. Okey, Zalifah makan cendol dan Maran makan cendol. Okey. So, bila dan tadi darab. So, darabkanlah. Zalifah makan cendol, darab Maran makan cendol. Dapat 3/7. Boleh ikut? Faham tak? Kemudian, kalau hanya Zalifah saja makan cendol. So, Zalifah makan cendol 5/7. Tolakkan dengan dua-dua makan cendol. Nah ni, Zalifah makan cendol, contoh kita ambil. Ni Zalifah makan cendol, ni Zalifah, ni Maran. Zalifah makan cendol 5/7. Okey. Maran makan cendol, yang ni pula Maran makan cendol 3/5. Kalau dua-dua makan cendol, kebangkalian dia adalah 3/7. So kalau nak Zalifah saja makan cendol, 5/7 tolak 3/7. Dapatlah 2/7, ni Zalifah saja makan cendol. Okay, sebab dia berlaku tak saling eksklusif. Zalifah makan cendol dan Maran makan cendol. Situasi ni yang jadi hebat. Okay, kemungkinan yang akan ditanya dalam SPM. Okay, ataupun trial. Kalau Maran saja makan cendol, Maran 3/5. 3/5 tolak dengan ni eksklusif ni tadi, yang bertindan tadi, 3/7. Dapatlah Maran saja makan cendol 6/35. So kita buat gambar Jahven. So kita pecahkan. Ni kalau Zalifah saja makan cendol 2/7. Okey, kalau Maran saja makan cendol, yang ni 6/35. So yang sama ni adalah 3/7. So kalau kita tambahkan ni, 2 ni dapatlah balik 5/7. Nampak tak? Tambahkan 2 ni dapatlah balik 3/5. Nampak tak ni? Kalau 2/7 tambahkan dengan 3/7 dapatlah balik 5/7. Kalau 6/35 tambahkan dengan 3/7 dapatlah balik 3/5. Boleh kot? Faham tak? Itulah dia nak buat. Dia kata lukis gambar Jahven, ni lah gambar Jahven dia. Inilah soalan hebat yang ramai sangat tak boleh buat. Tapi bila awak dah buat latihan banyak-banyak, so dia akan jadi mudah. Okey, boleh ikut? Setakat ni okey tak? Okey, cikgu. Okey, kita tengok contoh seterusnya. B pula. Hitung kebakalan Zalifah atau Maran makan cendol. Kalau atau tadi, tambah. So kita buat Zalifah makan cendol 3/5/7. Maran makan cendol 3/5. Tolakkan yang bertindan tadi. 3/7 dapat jawapan. Okey, ini Ataupun awak buat ni campur dengan 2/7, campur 3/7, campur 6/35. Tetap dapat benda yang sama. Okey, faham tak? Boleh? Dapatlah Zalifah atau Maran makan cendol. Okey, boleh ikut? Faham tak ni? Ada yang tanya tak setakat ni? Ada yang tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Okay. Soalan seterusnya. Kebarangkalian sebuah telefon pintar, yang dihasilkan oleh kilang jaya mengalami masalah paparan. 2/5.
Dua buah telefon pintar dipilih secara awak. Ada dua pilihan. Lakar satu gambar wajah pokok. Dia nak kita lakar gambar wajah pokok. Untuk menunjukkan kesudahan yang mungkin. Seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okey. Jadi kita labelkan M sebagai masalah paparan. M tanda, maksud dia tiada masalah paparan. Okey. So kita buatlah gambar wajah pokok, iaitu yang ada masalah paparan adalah 2/13. Yang tak ada masalah paparan, pelengkaplah tolak kan. 1 tolak 2/13 dapatlah 11/13. Okey, kemudian pilihan yang kedua, yang ada masalah paparan, okey, 2/13. Okey, yang tak ada masalah paparan, 11/13. Okey, kemudian yang kedua pula, yang ada masalah paparan 2/13, tak ada masalah paparan 11/13. Ni kesudahan yang mungkin lah. Ni ada masalah, tak ada masalah, tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, soalan dia. Okey, seterusnya. Okey, menunjukkan. Okey, seterusnya hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar dipilih mengalami masalah paparan. Sekurang-kurangnya sebuah. So, mana sekurang-kurangnya sebuah? Ni, yang ni, dan yang ni. Betul tak? So, sekurang-kurangnya sebuah, dapatlah jawapan, iaitu 2/13 ni darab dengan sekurang-kurangnya 1. Okey? Apa ni? Sekurang-kurangnya, apa soalan dia? Seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar dipilih mengalami masalah paparan. Okey, sorry. So, masalah paparan ni lah. Paparan ini tak payah. Sebab ni tak mengalami masalah. So, sekurang-kurangnya 1 yang mengalami masalah. Yang ambil M ni. So, sekurang-kurangnya 1 ada M. So, yang ni ada M. Ni ada M. Ni pun ada M. Ni tak nak lah. Yang tak ada masalah, kita tak nak. Sekurang-kurangnya 1. So, kita boleh dapat, okay, yang ni kita ambil 2/13 darabkan 2/13. Atau tambah. 2/13 darab 11/13. Atau tambah. Ni pula, 11/13 darab 2/13. So, tekan kereta dapatlah 48/169. Okey. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Boleh Okey. Dapat jawapan. Ataupun awak satu pasti berlaku tolak dengan ni. Boleh tak? Pelengkap. 11/13 darab 11/13. Sama juga. Tak dapat jawapan yang sama. Sebab dia guna kaedah pelengkap. Masih saya cikgu. Ha? Saya nak tanya, saya confuse untuk yang telefon pintar 2 tu macam ni tak tahu dia tak perlu nak tolak pun 1. Okey, sekejap Kenapa tak perlu tolak? Okey, tengok soalan dia. Kebarangkalian sebuah telefon pintar dihasilkan oleh kilang jaya mengalami masalah paparan. Okey, mengalami masalah paparan adalah 2/13. Okey, kebarangkalian mengalami masalah paparan adalah 2/13. Yang ni dia punya kebarangkalian. Bila kebarangkalian, kita ambil satu sampel, kebarangkalian mengalami masalah adalah 2/13. Jadi bila anggaran, kita tak boleh nak tolak. Macam mana nak tolak? Kan? Kadang-kadang kita tolak jadi 11/13. Sebab katakan telefon pintar dekat kilang tu ada 1 juta. 1 juta. Macam mana kita tolak? Kita ambil 1. Contohnya kita ambil 1. Okey, kalau kita ambil 1, katakan daripada 1 juta. Kilang, dihasilkan kilang tu. Katakan kita ambil 1 sampel. 1. Kan kita, okey, 1 asal dia 2/13. Darab dengan 1 juta. Berapa jawapan dia agak? Cuba kan? Dapat apa? 2/13 darab 1 juta. Contohlah, kalau kilang tu ada 1 juta pengeluaran. 1, 2,
per 13. Bagus soalan dia. Okey, darab dengan 1 juta. Okey, awak akan dapat 153,846 telefon perpuluhan kan? Okey, katakan awak dah ambil satu, So tolak 1 akan jadi 153,845 per 1 juta. Dapat apa? Tolak 1 tadi. Okey, bahagi 1 juta. Okey, tetap dapat apa? Hampir kepada 2/13 juga. Itu sebab kita tak kurang tadilah. Sebab itu kalau 1 juta. Sebab kebangkalian ni dia punya kata orang apa? Berdasarkan track record dia. Itu kalau 1 juta. Kalau Kilang Jaya tu menghasilkan 10 juta telefon dalam setahun. Kata menghasilkan 100 juta dalam setahun. Jadi adakah kebangkalian ni akan berkurang? Dia sangat tipis. So sangat tipis, dia menghampiri kosong. Itu sebab kita tolak. Faham tak ni? Bergantung kepada situasi. Okey. Faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, faham bagus soalan awak. Okey, maksud dia awak dah mula berfikir dah benda tu. Mairah kan? Okey, Marah Damia tadi Alright. Okey, boleh tak? Faham tak setakat ni? Ada nak tanya tak? Apa yang saya tadi? Ada nak tanya? Setakat ni ada nak tanya tak? Baguslah tanya kan. Ataupun kaedah, awak guna kaedah pelengkap tadilah. Okey, ni kaedah pelengkap ni sama juga. So, awak ambil kereta, tekan, dapatlah jawapan yang sama. Betul tak? Awak tekan Cuba tekan 11 per 13. Kemudian darab 11 per 13. 11 bagi 13 kuasa 2. So 1 tolak answer. So dapat jawapan yang sama 48 per 169. Boleh tak? Cikgu ni awak guna kaedah pelengkap. Okey? Boleh? Faham tak faham? Boleh tak boleh Boleh cikgu. Okey, boleh Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Kita soalan. Okey, sebelum kita pergi aplikasi ni. Okey, kita nak buat latihan dulu ke atau nak teruskan? Kita cuba buat latihan satu kan? Nanti lupa pula. Okey, saya stop dulu recording ni. Kita cuba 1-2 soalan dulu. Nanti kalau belajar lama-lama nanti tak buat, takut lupa kan.